Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita kitab Al-Qaulud Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Malam ni termasuk pada masalah yang ke-37. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Lau ahrama thumma taraka qira'atal fatihah nasiyan. Walam yatadhakkar hatta raka'al imamu, fa'innahu yatakhallafu liqira'atiha wa yakunu mutakhallifan bi'udhrin. Satu orang makmum, dia telah takbiratul ihram. Kemudian dia terlupa baca surah Al-Fatihah. Yang wajib lepas takbiratul ihram adalah baca surah Fatihah. Tapi dia terlupa nak baca surah Fatihah. Sehinggalah imam rukuk. Bila imam rukuk baru dia teringat, dia belum lagi baca surah Al-Fatihah. Tu macam mana nak buat? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka makmum tersebut boleh tertinggal daripada imam. Maksudnya tak ikut imam rukuk. Bahkan dia terus dalam keadaan qiyam untuk baca surah Fatihah sampai sempurna. Imam dah rukuk. Oleh kerana dia terlupa, maka dia tak boleh rukuk. Dia kena terus baca surah Fatihah sampai sempurna. Kemudian baru dia rukuk. Kemudian ulama berbeza pandangan. Dia takhalluf daripada imam itu dengan uzur ataupun tidak dengan keuzuran. Maknanya, kalau diberi keuzuran untuk takhalluf daripada imam, maka dia boleh takhalluf daripada imam sehingga 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Mana? Rukuk, 1 rukun panjang. I'tidal, rukun pendek. Sujud yang pertama, rukun panjang. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Sujud yang kedua adalah rukun panjang. Maknanya, dia boleh tertinggal daripada imam sehingga sujud imam yang kedua. Untuk sempurnakan Fatihah dia boleh tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Kalau campur rukun pendek, jadi 5 rukun semua sekali. Kalaulah takhalluf itu ada uzur, dia boleh takhalluf sampai 3 rukun panjang. Bila sempurna sahaja bacaan Fatihah dia terus rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Dia mengikut aturan solah dia sendiri. Yang penting, dia kena rukuk sebelum imam bangun untuk rakaat yang kedua.
Baik. Setengah ulama yang lain mengatakan dia tidak diberi keuzuran untuk takhalluf, untuk tertinggal daripada imam. Maksudnya apa? Mengikut pendapat yang kedua ni, dia tidak diberi keuzuran untuk takhalluf. Maksudnya bila imam rukuk baru dia teringat dia belum baca surah Fatihah, maka hendaklah dibaca surah Fatihah dan sempurnakan Fatihah sebelum imam bangun daripada rukuk. Kalaulah imam dah bangun daripada rukuk, dia belum lagi rukuk, dia tak dapat rakaat. Dia tak dapat rakaat sebab dia tidak dapat keuzuran untuk tertinggal, untuk takhalluf daripada imam. Itu pendapat yang kedua. Antara dua pendapat ni, pengarang memilih pendapat yang pertama, iaitu makmum tadi diberi keuzuran untuk takhalluf. Baik. Kalaulah falau lam yatadhakkar al-ma'mumu annahu tarakaha hatta raka'al imamu lam yajuz an ya'uda ilal qiyam liqira'atiha. Kalaulah makmum tak teringat yang dia tak baca lagi surah Fatihah, dia tak teringat sehinggalah dia rukuk bersama imam. Imam rukuk, dia pun rukuk. Dalam rukuk tu dia teringat, tadi tak baca Fatihah lagi. Beza dengan yang pertama tadi, dia teringat tak baca surah Fatihah sebelum dia rukuk. Yang kedua ni, dia teringat dia tak baca lagi Fatihah setelah dia dah rukuk bersama imam. Kalau dia dah rukuk bersama imam, baru dia teringat dia tak baca surah Fatihah, maka tidak harus dia patah balik qiyam untuk baca surah Fatihah. Tidak harus. Habis, apa yang perlu dia buat? Dia perlu ikut imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Tapi rakaat tu dia tak dikira. Nanti bila imam dah bagi salam, dia kena bangkit, buat satu rakaat yang mana dia lupa baca surah Fatihah sehinggalah dia rukuk bersama imam. Baik. Kemudian masalah yang seterusnya, iaitu yang ke-38. Idza qara'al imamu wal ma'mumu al-Fatihata wa syakka fi athna'il qira'ati fi tarki harfin minha wajaba alaihi al-ityanu bihi. Apabila imam dan makmum baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tengah baca surah Fatihah, dia syak, ada meninggalkan satu huruf daripada surah Fatihah. Ada satu huruf daripada surah Fatihah dia tak baca. Dia terskip, terlangkau. Satu huruf. Apatah lagi kalau satu kalimah. Apatah lagi kalau satu ayat. Satu huruf je, dia terskip. Dia tak baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Itu satu kalimah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dia tinggal huruf waw. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dia tinggal huruf apa? Huruf waw. Dah habis, baru tengok. Tak sebut huruf waw. Bila dia syak, tengah baca surah Fatihah, ada meninggalkan satu huruf. Skip satu huruf. Tak baca satu huruf. Huruf waw ni baca ke tak? Nasta'in. Ada nun belakang. Nasta'in. Aku sebut nun ke tak? Baik. Bila dia syak tu, semasa baca surah Fatihah, baik dia imam maupun dia makmum, wajaba alaihil ityanu bihi, kata pengarang wajib dia baca
huruf yang dia syak, dia tidak baca. Patah balik lah. Dia baca huruf. Wa iyyaka nasta'in. Kalau huruf waw tu yang ditinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang balik. Wajib hukum dia. Kemudian, baik. Kita dah tahu bila dia tertinggal satu huruf daripada surah Fatihah. Semasa dia tengah baca surah Fatihah, maka wajib didatangkan. Wajib dibaca, wajib disebut huruf yang dia tinggal tu. Kalaulah huruf yang dia tinggal itu berada pada kalimah yang terakhir yang sedang dia baca sekarang. Dia tengah baca wa iyyaka nasta'in. Dia baca apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dia teringat, wow tak baca ni, maka dia kena ulang balik. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Contoh lain, nun, di akhir nasta'in tu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Sepatutnya ada nun. Nasta'in. Nasta'in. Tu dia ingat. Dia tersedar. Tak bunyi huruf nun tu. Dia kena ulang balik. Nasta'in. Kalaulah huruf yang dia tinggalkan itu berada di akhir kalimah, dia ulang kalimah yang terakhir itu. Tetapi kalaulah huruf itu berada pada kalimah sebelum akhir. Dia dah baca ayat ketiga. Huruf yang ditinggal tu pada ayat pertama. Huruf yang ditinggal tu pada ayat yang kedua contohnya. Sekarang dia berada pada ayat yang ketiga. Wajaba isti'nafuha. Kata pengarang, wajib dia start balik baca surah Fatihah daripada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila di antara kalimah ataupun huruf yang ditinggalkan itu dengan kalimah yang terakhir yang dia baca tu ada pemisah. Maka dia kena ulang balik baca surah Fatihah. Tetapi kalaulah di antara huruf yang dia tinggal itu berada pada kalimah yang terakhir dia sebut, maka hanya dia perlu ulang kalimah yang terakhir itu sahaja. Kalaulah huruf yang ditinggalkan itu berada pada kalimah sebelum akhir, maknanya dah ada fasil, dah ada pemisah di antara huruf yang ditinggalkan dengan bacaan dia sekarang, maka dia kena ulang balik baca surah Fatihah. Kenapa kena ulang? Kerana telah berlaku tidak berturut-turut. Surah Fatihah ni perlu dibaca satu huruf demi satu huruf secara berturut-turut. Tapi bila mana ada satu huruf yang dia skip, dia baca huruf yang seterusnya, satu kalimah dia skip, dia baca kalimah yang seterusnya, bererti di antara kalimah sebelum kalimah yang dia skip dengan kalimah yang dia sebut lepas tu tidak berlaku mualat, berturut-turut. Bila tak berlaku berturut-turut, maka Fatihah hendaklah ini berlakunya terputus mualat. Bila berlaku terputus mualat, hendaklah dia mula balik baca Fatihah daripada awal, daripada ayat pertama. Jelas Baik. Tadi dia syak ada meninggalkan satu huruf daripada surah Fatihah, tengah dia baca Fatihah. Apa kata kalaulah dia teringat, dia syak, dia ada meninggalkan satu huruf daripada surah Fatihah itu setelah dia habis baca surah Fatihah. Dah habis dah. Waladdallin. Habis dah. Amin. Lepas tu dia tengok, tadi macam ada. Tertinggal satu huruf. Syak ni maknanya dia tak pasti. Mungkin tinggal, mungkin tak tinggal. Bila syak tu berlaku setelah dia sempurna baca surah Fatihah, maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, lam yajib alaihi i'adatuha. Tak wajib dia ulang balik baca surah Fatihah. Pakai terus. Lepas surah Fatihah, baca surah. Kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, solat Zuhur, Asar, Isyak, terus rukuk lah. Baik.
Kalau dia syak, itu setelah sempurna daripada baca surah Fatihah, tak wajib dia ulang balik baca surah Fatihah. Perkara ni telah dinakalkan di dalam kitab Syarah Muhadzab oleh pengarang kitab Syarah Muhadzab daripada Syekh Abu Muhammad. Mungkin kita tertanya-tanya kenapa kalau tengah baca Fatihah, syak ada meninggalkan satu huruf, kita kena datangkan, kita kena baca huruf tu. Kita kena ulang balik. Tapi setelah selesai baca surah Fatihah, kita tak wajib ulang balik. Kenapa? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, وَلَعَلَّ سَبَبَهُ anna hurufaha takthur. Huruf Fatihah ni banyak. Daripada huruf yang pertama daripada surah Fatihah sampai akhir tu ada banyak huruf dia. Berapa huruf Fatihah? Setengah ulama kata 116. 113. Setengah hanya mengatakan 126. Ada juga ulama yang mengatakan 152. Banyak. Ratus huruf Fatihah. Kita tak kira tapi ulama dah kira. Jadi huruf Fatihah ni banyak. Karena tu susah dia nak ingat huruf mana yang dia tertinggal. Karena tu kalaulah dia syak lepas habis surah Fatihah, tak perlu dah dia ulang balik. Pakai terus ya. Solat dia sah. Faktufiya fiha bighalabati dhann. Memadailah padanya dengan ghalib dhann. Ghalib dhann dia baca. Dia kira apa? Berat sangkaan, dia baca huruf tersebut. Bi khilafi arkani salah idza syakka fil ityan bi ba'dihha. Berbeza kalaulah yang dia tinggal itu adalah rukun solat. Rukun solat. Katalah dah habis sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam rakaat terakhir tadi tak rukuk lah. Dia syak. Rukuk ke tak pada rakaat terakhir? Macam daripada qiyam. Sepatutnya rukuk. Ni daripada qiyam terus sujud. Bila dia syak tentang rukun solat, perbuatan solat, maka dia tak macam Fatihah. Dia kena datangkan balik rukun tersebut. Masuk semula dalam solat. Lakukan rukuk. Kemudian rukun yang seterusnya. I'tidal. Sujud pertama, sujud kedua. Sujud pertama, duduk antara sujud yang kedua. Kemudian baca tahiyat sekali lagi. Kemudian sujud sahwi. Kemudian bagi salam. Kalau dia syak ada meninggalkan perbuatan solat. Setelah selesai solat. Maka dia kena datangkan juga perbuatan yang dia syak dia ada tinggal. Berbeza dengan Fatihah. Fatihah kalaulah dia syak meninggalkan satu huruf daripada surah Fatihah setelah selesai solat, maka tak perlulah dia datangkan. Beza tu. Fatihah dengan perbuatan dalam solat. Pernah satu masa Nabi SAW solat zuhur 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Kalau sembahyang 2, berapa banyak rukun tinggal tu. Berapa banyak perbuatan solat tinggal. Lepas 2 rakaat, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu orang sahabat. Nama dia, orang panggil dia lah, Dhul Yadain. Dhul Yadain. Dia kata, aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah. Apakah solat dah dipendekkan? Solat zuhur dah dipendekkan daripada 4 rakaat jadi 2? Ataupun tuan terlupa? Ingatkan dah 4 padahal baru 2. Terus Nabi SAW masuk sebalik dan masuk semula dalam solat. Sambung lagi 2 rakaat. Bila tertinggal af'al solat, rukun solat, bila tu disedari setelah selesai, maka tak dapat tidak, kena datangkan. Rukun yang diragui ada meninggalkan itu untuk menjadikan solat itu sah. Baik, itulah dia masalah yang ke-38. Seterusnya,
Masalah yang ke-39. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna hukmal Fatihah yukhalifu hukma af'alis salah min wajhain. Hukum Fatihah tak sama dengan hukum perbuatan solat. Tak sama tu dari dua sudut. Satu, annahu idza syakka qabla faraghiha fi tarki kalimatin min awwaliha. Apabila seseorang yang solat itu syak sebelum dia selesai daripada membaca surah Fatihah. Dia syak tentang apa? Pada meninggalkan satu kalimah daripada awal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabb Al-Alamin. Dia tinggal. Contoh. Bila dia syak sebelum selesai membaca surah Fatihah, meninggalkan satu kalimah daripada awal surah Fatihah, maka wajib atas dia, atas orang yang syak ni, al-istinaf. Istinaf maknanya ulang balik baca surah Fatihah. Ulang balik baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In talal faslu. Kalaulah di antara dia tinggalkan kalimah daripada awal surah Fatihah dengan dia teringat ataupun dia syak ada meninggalkan itu, kalaulah jaraknya lama. Jaraknya lama. Maka wajib dia ulang balik Fatihah daripada awal. Berbeza dengan perbuatan solat. Bila mana perbuatan solat ini berlaku tidak tersusun, sepatutnya kita kata, lepas daripada qiyam, lepas daripada berdiri, rukun seterusnya adalah rukuk. Qiyam, dalam qiyam kita baca surah Fatihah. Lepas habis surah Fatihah, kita rukuk. Tetapi dia ni daripada qiyam terus sujud. Dia telah tinggalkan rukun apa? Rukun rukuk. Fa innaha la taqta'ul muwalat bainal af'al. Maka perbuatan solat yang dia tinggalkan itu tidak memutuskan berturut-turut di antara perbuatan-perbuatan solat. Bal ya'ti bil manzum ba'da tadhakkur. Bila dia teringat, aku tadi tak rukuk daripada berdiri terus sujud, maka dia kena datangkan perbuatan yang ditinggalkan. Apa dia rukuk? Dia kena kembali kepada rukuk, i'tidal, kemudian baru sujud. Dia kena lakukan perbuatan solat yang dia tinggalkan. Bukan bila dia tertinggal rukuk, dia kena start balik solat daripada awal. Takbiratul ihram semula. Baca Fatihah semula. Kemudian baru rukuk. Tak. Bila dia tertinggal rukuk, dia teringat dia terus kembali kepada rukuk, iaitu rukun yang dia tinggal. Kenapa? Hanya memadai lakukan rukun yang dia tinggal. Tak perlu mula daripada awal. Iaitu daripada takbiratul ihram. Kerana mualat tak terputus. Mualat tak terputus. Berbeza dengan Fatihah. Fatihah bila di antara ayat-ayat, kalimah-kalimah dalam surah Fatihah tu, huruf-huruf dalam surah Fatihah tu, bila ada huruf yang kita tak baca,
kita terus baca huruf yang seterusnya. Ada kalimah yang kita tak baca, kita terus baca kalimah yang seterusnya. Ada ayat yang kita tak baca, kita terus baca kepada ayat yang seterusnya. Maka dia memutuskan mualat. Terputusnya mualat. Bila terputusnya mualat dalam baca surah Fatihah ni wajib. Jadi bila mualat terputus, maka hendaklah dia start balik daripada awal, iaitu daripada ayat pertama daripada surah Fatihah. Tu beza di antara Fatihah dengan perbuatan dalam solat. Perbuatan dalam solat dia tak memutuskan mualat, tapi kalaulah ada huruf kalimah ayat daripada surah Fatihah yang kita tinggalkan, maka dia memutuskan mualat. Bila terputus mualat, dia kena ulang balik daripada awal. Bukan daripada takbiratul ihram, tapi daripada awal surah Fatihah. Iaitu daripada bismillah. Wal farqu anna adamal muwalat bainal af'al yuaddi ila ibtalis salah. Perbuatan solat tu, kalaulah kita lakukan tidak secara berturut-turut, daripada berdiri tegak baca surah Fatihah, sepatutnya kita kena rukuk, tapi kita tak rukuk, kita terus sujud. Kalau kita terus dengan perbuatan kita sujud, kalau kita lakukan perkara ni dengan sengaja, maka dia akan membatalkan solat. Dia akan membatalkan solat. Yuaddi ila ibtalis salah. Karena tu, bila dia tertinggal mualat dalam rukun, ada perbuatan solat yang ditinggal, ada rukun perbuatan dalam solat yang dia tinggalkan, dia hanya datangkan balik perbuatan tersebut, rukun tersebut. Tak perlu dia mula daripada awal solat. Tak perlu. Falau qulna bidzalika la syaqqa ala ghalibin nas i'adatus shalah bi khilafi tarki muwalatil Fatihah fa innahu la yuaddi ila ibtalis shalah. Kalau kita kata mana-mana orang yang solat, kalau dia tertinggal mualat dalam af'al solah, maka dia kena ulang balik daripada awal. Kena ulang balik daripada awal. Maka ini akan menyusahkan manusia. Tertinggal lah, batal. Kena start balik daripada takbiratul ihram. Ini akan menyebabkan orang akan jadi susah. Maka untuk mengelakkan orang menjadi susah, maka ulama kata bila tertinggal af'al dalam solah, tak perlu dimula daripada awal solah, bahkan didatangkan af'al yang telah dia tinggalkan dan juga rukun-rukun yang seterusnya setelah rukun af'al yang dia tinggalkan itu. Iaitu bila dia tinggal rukuk, maka katalah dia teringat rukuk. Dia tinggal tu ketika dia sujud kedua, dia kembali kepada rukuk, daripada rukuk dia i'tidal balik, kemudian dia sujud balik. Sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua, kemudian seterusnya. Berbeza dengan mualat pada surah Fatihah. Kalau kita tinggalkan mualat secara tak sengaja, dia tak membatalkan solat. Bahkan yang wajib adalah kita ulang balik. Kalaulah yang kita tinggal itu adalah pada kalimah yang terakhir, hanya ulang kalimah yang terakhir. Tapi kalaulah yang kita tinggal itu adalah sebelum terakhir, maka kita hanya perlu mula daripada awal surah Fatihah, bukan mula daripada awal solat. Baik, dia bagi tahu tadi di antara hukum Fatihah dan juga af'al solah ada perbezaan. Yang pertama telah kita sebut tadi. Adapun yang kedua, idza syakka ba'dal faragh minal Fatihah fi tarki harfin. Bila satu orang setelah selesai baca surah Fatihah, baru dia syak, dia ada meninggalkan satu huruf daripada surah Fatihah tadi masa dia baca surah Fatihah. Dia syak tu bila? Setelah sempurna baca surah Fatihah. Dah habis dah, waladhdallin, baru dia syak.
maka syaknya itu tak memberi apa-apa kemudaratan. Maksudnya Fatihah yang telah dibaca tadi sah. Dihukumkan huruf yang dia syak, dia ada meninggalkan itu, dihamalkan kepada dia tak meninggalkan. Berbeza dengan perbuatan solat. Kalaulah dia lepas dah habis solat pun, kalau dia syak ada meninggalkan mana-mana perbuatan dalam solat. Macam kisah apa? Nabi dengan Dzul Yadain tadi kan. Dia tak memadai, bahkan dia kena lakukan. Masuk semula dalam solat dan lakukan rukun yang dia syak ada meninggalkannya. Baik, itulah dia masalah yang ke-39. Masalah yang ke-40. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adrakal imama fi awalir raka'ah. Makmum dia masuk dalam saf solat berjemaah pada awal rakaat. Bilal baru habis iqamat. La ilaha illallah, imam istawu wa'tadilu. Luruskan saf, rapatkan saf. Imam pun takbir. Allahu Akbar. Selain maghrib. Dia ada dalam saf. Dah masuk. Tapi dia tak terus takbir setelah imam takbir. Dia relax. Main handphone ke. Kilas baju ke. Betul kan. Kepiah ke serban ke. Dia tak terus takbir. Kalaulah lepas imam takbiratul ihram, dia terus takbir, dia boleh baca surah Fatihah sebelum imam rukuk. Tapi masalahnya dia tak terus takbir. Bila imam rukuk, baru dia start takbir. Allahu Akbar. Lepas dia takbir, imam dah rukuk, dia pun terus rukuk. Ataupun maknanya bila imam rukuk, baru dia takbir, dia tak baca surah Fatihah, dia takbir, dia terus rukuk. Kalaulah daripada awal lagi dia takbir, dia dapat baca surah Fatihah dengan sempurna. Ini sekarang ni bila imam rukuk, baru start dia takbir. Bila takbir lepas imam rukuk, tak sempat lah nak baca surah Fatihah. Dia pun terus rukuk. Ataupun dia takbir bila? Bila imam dah baca 6 ayat dah. Tinggal 1 ayat lagi, ayat yang ke-7. Baru dia takbir. Allahu Akbar. Ataupun kita kata imam dah baca surah lah. Dan imam dah habis baca surah Fatihah, kemudian imam baca surah Inna a'tainakal kautsar. Masa tu baru dia takbir. Imam habis baca Inna a'taina, imam pun rukuk. Jadi dia tak sempat untuk sempurnakan Fatihah. Sebab apa? Dia mula takbiratul ihram tu lewat. Dekat-dekat imam nak rukuk, baru dia takbiratul ihram. Jadi dia tak sempat sempurnakan Fatihah, imam pun rukuk. Apa perlu dia buat? Dia kira makmum memang sebut lah. Dia pun rukuk. Dia ni kana muqassiran fi idraki fadilati takbiratil ihram wa fi idraki fadilatil qiraah ma'al imam. Dia tak dapat 2 fadilat. Solat dapat, rakaat dapat. Bila dia dapat rukuk bersama imam, maka dapatlah rakaat. Tapi dia tak dapat 2 perkara. Satu, tak dapat fadilat takbiratul ihram. Takbiratul ula. Kita pun selalu dengar kan hadis. Siapa yang semayang selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka dia akan dapat 2 kelepasan. Satu, sifat nifak. Yang kedua, api neraka. Jadi dia ni walaupun berada dalam saf pada awal imam takbiratul ihram, tapi dia tak terus takbir, maka fadilat ni dia tak dapat. Yang kedua, dia tak dapat fadilat qiraah bersama dengan imam. Bila dia dapat baca surah Fatihah, maka di situ ada fadilat. Orang yang solat dan dapat baca surah Fatihah dalam solatnya, maka dia mendapat fadilat.
baca surah Fatihah. Berbeza dengan orang solat, tapi dia tak sempat baca surah Fatihah. Dia tak dapat peluang baca surah Fatihah. Sebab apa? Dia takbir, imam dah rukuk. Maka dia terus rukuk. Dapat rakaat, dapat solat, tapi tak dapat fadilah qiraah Fatihah. Itu satu kerugian. Kat dunia ni kita tak nampak lah betapa besar fadilat tu, berapa ruginya kita dekat akhirat esok. Bila Allah Ta'ala tayangkan, paparkan satu demi satu fadilat setiap amal yang kita buat, pada masa tu orang yang tak buat, dia akan rasa rugi. Dua fadilat ni dia tak dapat. Walaupun rakaat dia dapat. Walaupun solah dia sah. Baik, itulah dia masalah yang ke-40. Masalah yang ke-41. Satu lagi. Ahrama faraka'al imamu aqiba ihramihi. Makmum ni, dia takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram ya, imam terus rukuk. Bererti dia ni makmum yang masbuk lah. Dia masuk lewat. Dia masuk saja dalam solat, dia takbiratul ihram je, imam pun rukuk. Bila imam rukuk lepas dia takbiratul ihram, maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْفَاتِحَةِ قَائِمًا. Ingat ni. Bila kita masbuk, kita takbiratul ihram, terus imam rukuk, tak boleh kita terus berdiri baca surah Fatihah. Sebab kita bukan makmum yang muafiq. Kita adalah makmum yang masbuk. Kewajipan bagi makmum yang masbuk, dia hendaklah mengikuti imam. Bila imam rukuk, hendaklah dia rukuk. Tak boleh dia terus berdiri baca surah Fatihah. Tak boleh. Sekalipun, kata pengarang, dia tahu dengan dia sempurnakan baca surah Fatihah, dia masih lagi sempat rukuk bersama imam. Walaupun dia yakin tahap tu. Dia tahu, oh, Tok Imam ni memang rukuk dia panjang. Memang rukuk dia panjang. Jadi, aku takbiratul ihram, imam rukuk. Kalau aku tak rukuk, aku baca Fatihah pun, aku sempat rukuk bersama dengan imam. Walaupun dia yakin, dia sempat rukuk bersama imam dengan dia sempurnakan surah Fatihah, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tak boleh dia baca surah Fatihah. Sebab tidak ada kewajipan atas dia baca surah Fatihah. Dia bukan makmum yang muafiq, dia adalah makmum yang masbuk. Kewajipan atas makmum yang masbuk adalah ikut imam pada perbuatan yang imam sedang lakukan. Sekarang imam rukuk, dia hendaklah rukuk. Lianna mutaba'atal imam wajib. Mengikut imam hukumnya adalah wajib. Wal Fatihatu fi hadhil halah ghair wajibah wala mustahabbah. Baca Fatihah dalam keadaan ni, dalam keadaan dia makmum yang masbuk, tak wajib, tak sunat pun. Tak wajib, tak sunat pun. Baik, itulah dia masalah yang ke-41. Kita dah sebut sebelum ni apakah beza makmum yang muafiq dan apakah beza makmum yang masbuk. Dia punya definisi dia, makmum yang muafiq ni adalah makmum yang di antara dia takbiratul ihram ataupun di antara dia qiyam sehingga imam rukuk tu, dia dapat masa
yang cukup untuk baca surah Fatihah. Nak baca surah Fatihah ambil berapa lama masa? Hanya 30 hingga 40 detik sahaja. 30-40 saat. Mana-mana makmum masuk dalam solat, di antara di takbiratul ihram dengan imam rukuk tu, berlalunya kadar masa 30 saat ataupun 40 saat, bererti dia makmum yang muwafiq. Bila dia makmum yang muwafiq, dia wajib baca surah Fatihah. Adapun makmum yang masbuk, dia tak dapat kadar masa yang cukup untuk baca surah Fatihah. Tak dapat pun kadar masa 30 hingga 40 second. Tak dapat. Maka dia hanya perlu baca setakat mana yang dia dapat sebelum imam rukuk. Kalau dah sempat baca satu ayat, sempat baca dua ayat. Itu beza di antara makmum muwafiq dengan makmum masbuk. Makmum yang muwafiq kena sempurnakan baca surah Fatihah. Makmum yang masbuk tak perlu sempurnakan baca surah Fatihah. Bahkan perkara yang wajib atas makmum yang masbuk adalah mengikuti imam. Saya ingat cukup dulu sekat ni. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. So mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ni memberi faedah. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.